tugasan-tugasan yang kita bagi tu akan membentuk kolaboratif. Kolaboratif ni bekerjasama, saling bantu-membantu, berinteraksi. Okey. Persamaan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Okey. Kedua-dua strategi mementingkan pembelajaran aktif. Bila sebut pembelajaran aktif ni, ia adalah pembelajaran yang melibatkan pelajar yang menyuruh pelajar ni bergerak, berfikir, aktif, tak pasif. Tak kata pelajar diam, faham ke, tak faham ke, diam je kan. Tak. Kita nak pelajar aktif. Pelajar buat tugasan. Pelajar akan melibatkan pelajar yang lain dalam kerja dia. Yang kedua, kedua-dua situasi, guru berperanan sebagai fasilitator dalam bilik darjah kooperatif dan kolaboratif. Pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid. Kedua-dua strategi memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi. Sebab kita perlu dia berfikir. Itu beraras tinggi. Kita bagi dia soalan, bagi dia tugasan, bagi dia masalah, suruh dia fikir. Dalam kedua-dua situasi, pelajar dikehendaki memikul tanggungjawab atas pembelajaran diri sendiri. Kedua-dua bentuk pembelajaran menghendakkan pelajar menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Kedua-duanya membangunkan kemahiran sosial dan pembinaan pasukan. Kedua-dua pembelajaran telah menolong meningkatkan kejayaan pelajar dan ingatan pengetahuan. Okey, perbezaan. Nampak di sini kan? Yang pertama, pelajar menerima latihan dalam kemahiran berkumpulan dan sosial. Kolaboratif adalah percayai bahawa pelajar telah memiliki kemahiran sosial yang dikehendaki. Mereka akan membangunkan kemahiran sedia ada untuk mencapai matlamat pembelajaran. Okey, yang kedua, perbezaan yang kedua, kooperatif aktiviti distrukturkan di mana setiap pelajar memainkan peranan spesifik. Setiap pelajar. Yang kolaboratif, pelajar-pelajar mengorganisasi usaha sendiri. Yang ketiga, guru memantau, mendengar dan mencampur tangan kegiatan kumpulan jika perlu. Okey. Kolaboratif, aktiviti kumpulan tidak dipantau oleh guru. Jika timbul persoalan, soalan itu dijawab oleh kumpulan itu sendiri. Guru cuma membimbing pelajar ke arah penyelesaian persoalan. Okey, dia tak banyak sangat main peranan lah guru dekat kolaboratif. Tapi kalau kooperatif, dia guru banyak main peranan. Macam tadi kan banyak apa guru perlu buat kan. Okey, yang keempat, pelajar dikehendaki menghantar kerja di akhir pelajaran untuk dinilai. Okey, kalau kolaboratif, pelajar menyimpan draft kerja untuk kerja-kerja lanjutan. Macam juga kalau yang kooperatif bahagian akademik, setiap akhir peperiksaan kita akan ada ujian, ada peperiksaan akhir kan. Perlu diselesaikan segera pada semester itu. Itu kooperatif. Kolaboratif yang ini berbentuk projek, dia tak perlu hantar, cuma dia simpan untuk naik tahap. Itu yang kemahiran. Boleh faham? Okay. Pengajaran berasaskan pasukan. Okay. Ini yang kita punya yang ketiga lah. Pengajaran berpusatkan kepada pelajar. Ini adalah yang ketiga. Yang pertama tadi kooperatif. Yang kedua kolaboratif. Yang ketiga berasaskan pasukan. Okay. Dipanggil juga sebagai pengajaran kumpulan kecil. Kalau berasaskan pasukan tadi, SGT, Small Group Teaching. Digunakan untuk merujuk kepada kaedah pengajaran di mana sekumpulan kecil pelajar 10 hingga 20 orang sering bertemu. 10-20 ni dia bergantung pada situasi lah. Kalau kita nampak kumpulan kita dah beratus pelajar, 10-20 orang. Boleh? Kalau dalam kelas kita tu 30 orang je, 3-4 orang pun dah cukup. Boleh? Bergantung kepada situasi kelas kita. Karakteristik SGT. Ini ciri-ciri dia lah. Ciri-ciri yang pertama, penyertaan aktif. Yang kedua, interaksi bersemuka. Yang ketiga, aktiviti yang menghasilkan objektif pembelajaran. Yang keempat, penjelasan tugas ataupun aktiviti. Yang kelima, refleksi. Okay. Saiz kumpulan, dia tak tentu. Macam saya cakap tadi lah. Saiz untuk kumpulan tak tentu. Kalau ramai sangat pelajar,
20, 30 orang satu kumpulan. Kalau kumpulan tu dalam satu kelas tu 30, cukuplah 2-3 orang untuk satu kumpulan. Bergantung kepada jumlah pelajar kita. Boleh? Bilangan saiz kumpulan dia cakap kalau tutorial 4 hingga 5 orang. Tutorial. Kalau seminar 8 hingga 12 orang. Kelas penyelesaian masalah 30 orang dalam satu kumpulan. Okey, ini SGT lah. Strategi pembelajaran aktif. Pelajar adalah lebih cenderung menghayati, memahami dan mengingati bahan belajar melalui penglibatan aktif dalam proses pembelajaran. Manfaat kerja kumpulan. Ini dia memang ada hubung kait yang sebelum ni lah. Dia lebih kurang je 933 tu. Semua menitik beratkan kerja berkumpulan. Apa manfaat dia? Banyaklah yang kita sebut tadi kan. Yang pertama dia dapat bekerjasama. Kan? Dapat bantu-bantu kawan-kawan yang susah. Mana-mana kawan yang lemah dia bantu. Itu kepentingan dia lah. Okey. Sekejap Kelebihan SGT, Small Group Teaching. Apa kelebihan dia? Yang pertama, ia menggalakkan pelajar untuk bertanggungjawab terhadap pengajian mereka. Kan? Yang kedua, pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan pembelajaran, menggalakkan penyertaan pelajar, menggalakkan kemahiran menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Dia menggalakkan kemahiran. Macam mana dia nak buat, terpulang pada dia. Kemahiran masing-masing. Okey? Membangunkan kemahiran interpersonal, membangunkan kemahiran komunikasi, kemahiran kerja berpasukan. Dia lah ada hubung kait lah. Daripada awal sampai ke sudah memang ada hubung kait. Okay? Peranan pensyarah dalam SGT, Small Group Teaching, berpasukan tadi. Pensyarah perlu merancang aktiviti kumpulan secara teliti. Rancang dulu. Itu perlunya kita ada, apa panggil tu? Lesson plan. Kan? Lesson plan kita. Setiap awal SEM, kita akan buat lesson plan kita. Pengajaran kita. Apa yang kita nak ajar. Rehat kejap boleh? Rehat kejap kan? Kejap. Ataupun kita rehatlah kejap. 10 minit boleh? Okey, kejap Kesian awak, kita rehatlah kejap, boleh? Kita rehatlah kejap, kesian awak kan? Minta maaf lah, selalu kekurangan. Sihat kau? Tak sihat. Tak sihat? Sihat, Alhamdulillah. Makin aktif memberi ceramah. Entahlah Cik Dawi. Aku agak okey lah lah Cik Dah. Dekat luar dia. Dekat luar gitu KYM minta. Kata tak boleh lagi ni. Dia online. Boleh lah online. Boleh. Kata Mana dia dah ada dah kan? mana ada mu. Kita rehat lama tak. Yang bagi tak ceramah ni memang Cik ni dah ada Slide. Ada. ke memang buah-buah? Ada. Ada setengah ada setengah pun tambah. Bahan tu ambil kat mana kau macam menarik Cik dia punya slide. Betul, yang hari tu online tu menarik. Ya ke? Slide hot dia baca buku. Lepas tu tengok kita kan kat ni kan bahagian pengurusan pendidikan. Dulu dekat sana. Jadi banyak bahan tu ada lah. ada banyak buku-buku. Patutlah boleh bagi. Sebab banyak maklumat menarik kan? Alhamdulillah Cik Dah. Okey ke dah? Ha? Okey. Kalau Cik ni okey, kita okey juga. Terima kasih. Dek, okey. Pergi dulu depan tu. Mak apa ya dah rajinnya ya Allah dah sore ni. Laporan untuk ketua unit ya. Rajinnya mudah. Aku pun serabut lalu bagi jamu IPS ke. IPS ke 2 grade dah. Dah mu tahu lo ni dah. Aku lo ni ke kani pun aku. Deke pun situ aku. Aku minta doh ada masuk lo ni. Sorry. Okey. Yang dia orang ada baru ni buka internet tu untuk KPM. Tahu.
Tak tahu. Sebab dengar-dengar macam ramai juga orang nak minta tu. Memang ramai lah Oh. kau buat itu. Tapi dalam saya, saya Setiap PTJ banyak minta PT. Iyo. Pemasaran minta PT pun tak baik. Kak ni pun minta PT, kata minta lah boleh kat aku. minta PT ke minta PT. PT, yang PT. Hmm. Oh, masalah pun minta juga. Betul. IPS kena. Dah teramat dah aku rasa macam Mereka nak bagi je. dah aku buat memang mu tahu. Aku memang aku tentang Apa yang apa? tak jalan tu? Dia tolong tapi orang lama dah. Sampai lah ke. Orang lama. Kita nak biar rahim susah mung. Tak dengar. Dia dah sabar sampai berhenti. Ke sebelum ni ke. Sabu kata, doktor saya bukan berhenti sebab doktor masuk. Tak, dia kata. Sebab saya tak boleh dengan. Tapi bila Kerja dia tanggung. Dia tak nak buat, tak buat lah. tak buat. Mbah ke dah. Sekarang ni kat ni kan. Ya Allah. Memo aku tu suruh dia buat kan macam tertangguh tak nak buat kan kalau lagu ni. Saya fikir, siapa buat kerja kat sana? Sebab saya kalau saya call kat saya, dia akan cakap, saya tak tahu. Okay. Bila saya tak tahu, takkan saya nak call dia kan. Dia kamu dah banyak kerja tu, saya biar je. Memang aku buat mu. Buat memo tertangis sendiri. Syok sendirilah. Oh. Buat- Okay. Aduh, kata ya Allah. Cik ni mana? Dia buat dia buat. Sungguh. Aku tu dia kata, janganlah lagi doktor, janganlah banyak ni. Dia cakap, jadi macam mana dah? Aku pun dah lah. Banyak benda, progress report tak buat memo lagi. Pening lah dah, kata ya Allah. Kadang-kadang nangis je rasa. Patutnya dia kan meeting sibuk. Meeting ni meeting pun sibuk juga. Tak buat meeting kan, mu nak buat kan. Benda lain tak siap lagi nak meeting kan. Lepas tu, kita bukan nak putuk dia dah. Tapi kita kena tambah orang lah dah, tak boleh. Saya kalau ada masalah, saya tu program untuk PhD dia lah. Dia ada masalah, bila saya call dia, saya lagi serabut. Saya tak nak call dia. Okay. Sebab takkan ada jawapan. Ramah. Semua penarah program. Semua telefon kat ni. Kakak ada di office. Ada. Kak Zina ada. Tak ada. Nak pergi jumpa boleh. Aku cakap benda ni tak payah aku fikir sebenarnya kan. Bukan kita yang perlu fikir. Lepas tu tapi nak macam mana dah? Macam Hana ada ramah. Kakak ada di office ada. Dia tak mau jumpa dengan tu. Aini. Aini kan. Aini dengan Noli. Saya dengan dia, saya tu tak nak jumpa. Sama gitu. Kata ya Allah macam mana lah aku nak buat ni. Kata ni kan kalau gini penat weh. Penat dah. Kakak, bukan apa kakak kalau bagi tok aku suka. Tapi bila kita terlibat bagi tok. Macam di IPS tu banyak sangat benda yang pending lah. Penat, bila penat. Kita ada admin pun nak mengadakan nak buat. Semua dah. Aku kata akulah kan ni. Tapi apa tiga gaji. Aku aku kan ni. Aku pegawai takbir. Aku juga office boy. Kadang-kadang akan pergi sebelah jumpa Pulau Yusuf. Pergi sana. Kata ya Allah sabar lah. Kita pula kena bagi, kena buat persediaan juga, kena membaca. Teramat dah dia. Teramat. Dia dah okey kata dia kakak dah. Okey ke aku tentang dah. Okey. Betul. Saya hari tu lagi saya follow channel. Okey, saya suka banyak bahan, banyak maklumat. Alhamdulillah. Saya fikir mana je ni ambil bahan-bahan menarik kan. Macam lah je dah. Ada dah. Ada. Hot dulu-dulu, lepas tu Kak Ni pun cari-cari, tambah-tambah lah. Tapi hot ni, betul jelas ya selak sini Jelas je. Sebab dia tu, dia orang panggil tu lapu cua sangat tu. Okay? Tapi saya nampak je tu. Hot tadi okey ke? Saya tak boleh ambil admin di tempat lain. Lepas tu yang tempat lain dia ambil admin baru sebab ada lah pengalaman. Betul. Kak Ni pun cadang gitu juga. Kalau boleh kan Raini tu nak masuk situ, Raini Latif tu. Pegawai lah. Dia nak tukar Gazalina. Dia tukar Gazalina. Tapi kalau masuk Raini, aku ngeri tak pedah. Oh, okey. Boleh lah. Sebab Jadi ada kosong. sebab yang ni Raini ni dia jenis yang buat kerja. Dia jenis yang dia ke pihak IPS sebelum ni. Lepas tu dia nak pakat, dia nak kegiatan. Banyak isu kita. Lepas tu admin tu kawai. Kalau PT seorang lagi. Bila PT sedia ada. IPS ni ada. Mu tahu tadi belum ni Azra masuk tu kan. Azra budak baru tu masuk sebentar berhenti tu. Ada mu seminggu masuk PT aku. Berhenti. Seminggu. Aku tak tahu buat apa. Aduh. Tapi dia kata dia buat alasan dia dah sakit. Tak tahulah. Lah yang sakit seminggu je. Itulah. Lepas tu kata kalau betul tu Azra ambil cuti lah kan.
Tak apalah doktor, saya berhentilah. Aku Macam ada cakap, benda je. aku tak tahulah. Sebab dia masuk hari pertama tu, Kak Ni masa tu Kak Ni kuarantin, Kak Ni cuti lah masuk hari pertama tu. Hari kedua tu, Kak Ni masuk. Hari pertama tu dia dengan Puan Salina. Aku tahu kau pun tegang, aku tahu. Aku kata kau pula ada ayat ni. Betul ke tu? Betul. Budak, budak muda lagi. Betul, Okay. ada pengalaman takut dia nak belajar tau. Kerja banyak lah. Kerja memang banyak dia menunggu. Hmm, Orang tak ada lagi. Dia nak mata dia kena ready lah kerja banyak. Betul. Sebenarnya lah. Kata, ya Dia Allah. ambil budak semua tak boleh buat. Tu, tapi Azra masuk, Azra baru. Tapi Kak Ni sudah memo dalam sehari tu 45 memo dok tubik. 40 memo. 40 memo boleh buat tu. 4 ataupun memo dalam satu hari tu. Azra buat tubik ni Azra, ini dia buat. Oh. Kata okey juga lah. Seorang je ke memang ambil kan ada lagi kandidat lain. Rasa macam dia ni hak simpanan. So nanti tengah sebut yang lain. Kau pada kita? 9.6. Pukul 10 lah. Di, setengah jam lagi. Masuk lagi. Ada sikit lah. 20 slot lagi lah. Sikit. Banyak dah tu. Ustaz okey Ustaz? Itulah saya minta apa dia maklumat berceramah. Betul tu kan jam sih. Tahun bila? 95. Degree sana. Kakak sambung sana degree lah bahasa Arab. Tapi kakak kahwin sana, ustaz balik, kakak balik. Tak sempat habis lah. Kakak sambung di Insaniah, Kedah. Oh, Insania. Ustaz dah habis lah. Oh, tak sempat habis. Tak sempat habis lah. Dah. Masa tu anak 2 orang. Oh, dah. Tak boleh. Malah aku biarlah balik lah. Tawakal je lah kata. Di sana kau buat bahasa Arab bulan luar. Mana? Di Cairo. Kairah. Hmm. Saya Kairah. Ustaz Cairo tahun? Dah saya grad dah 2011. 2011 Baru sangat lagi lah kan. Di Cairo duduk mana? Saya mula negeri, lepas tu saya tinggal di Abbasiyah. Oh, Abbasiyah tu kedutaan kita di Zamalek masa tu ke mana tu? Kedutaan kita ni tahan hari apa nama tempat lah? Bus Handasah Muhandisin. Mahdisin dah. Muhandisin lah. Masyarakat dulu di Zamalek. Jauh kena cross. Oh. Kena cross. Pergi Zamalek kan cantik. Kaya sikit lah. Kaya sikit. Di Zamalek pergi ambil pergi tahlil dam ke semua situlah. Hantar sana. Lepas tu banyak tempat lah Zamalek. Lepas tu dekat Buus ke lepas tu lah. Dia pindah-pindah kan. Abbasiyah. Asrama kita Abbasiyah kan? Baliklah sekali. Tak habis-habis aku. Itulah. Tapi bila fikir balik, kakak kan tak boleh kata aku ni amanah ni ayah hantar aku belajar kan. Sambung. Tak mau ambil apa pula di sana bahasa Arab juga. Bahasa Arab juga. Terus sambung tahun je lah. Bahasa Arab. Lepas tu UKM. Sebabnya masa tu kan di Insania dia tawar ijazah sarjana muda bahasa Arab. Belajarlah kat ni, belajar setahun atau 2 tahun. Tahun akhir dia tarik balik pengiktirafan, LAN tarik balik. LAN tu MQA. Ya Allah, kata aku setahun je lagi nak habis di Insania. Tak apalah, kafarah aku lah ni kata. LAN tarik balik. Jadi kata memang dia tutup lah untuk degree. Dia tawarkan diploma. Diploma tu agak sambung di UKM. PJJ UKM lah. Degree UKM juga. Degree UKM lah. Pengajian Islam Syariah. Saya lupa tak pakai mic. Dia tu rekod lagi tu. Oh, dekat tu. Oh, kau kat mana? Dekat. Tak ada live rekod je. Rekod je kan? Nanti awak kat lah. Tak boleh lagi. Okey Yan. Boleh sambung. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung boleh? Okay, dah pukul 10. Ada setengah jam lagi hayat hidup saya dalam ni lah. Kan? Jangan sampai di luar kan. Di luar hidup lagi insyaAllah kan. Tapi hidup hati kita ni kita serah pada Allah. Betul tak?
Kan kita terserah pada Tuhan kan, misalnya kan. Hidup mati kita bukan kita yang atur. Okey. Kita tu saya peranan pensyarah dalam SGT. Pensyarah perlu merancang. Rupanya slide ni tak jelas saya. Okey ke, nampak ke? Peranan pensyarah perlu merancang aktiviti kumpulan secara teliti. Pensyarah mesti bersedia untuk menghadapi perkara di luar jangkaan daripada kumpulan. Okey, pensyarah memanglah kan apa yang dia pelajar nak tanya tu dia dah tahu dah kan, di luar jangkaan kotak fikiran dia. Pelajar ni akan tanya apa lepas ni. Pensyarah memberi kuliah dan bukannya berdialog. Memberi kuliah bukannya berdialog. Tak buah lah, tak buah kosong maksudnya kan. Berkuliah ni maksudnya kita bagi ilmu-ilmu kepada pelajar kita. Bukan kita masuk kita cerita berkenaan kau pergi pengawal yang kita baru kan sekarang kan. Taklah kan. Kita masuk, kita bagi ilmu kepada pelajar. Okey. Apa pelajar yang satu lagi tu? Pensyarah bercakap banyak. Bercakap banyak berkenaan dengan ilmu kan. Bukan pensyarah yang diam, pemalu, sipu-sipu, masuk kelas kan. Ini susah nak keluar ilmu. Macam mana kalau gitu kan? Mesti pensyarah yang boleh bercakap banyak. Gitu. Dari segi ilmu pengetahuan. Itu pentingnya. Sebelum masuk kelas, kita kena mantap dulu ilmu kita. Nanti pelajar lebih banyak tahu daripada kita. Pelajar pula tegur kita. Ustazah, minta maaf. Bukankah? Matilah kita kan. Kita pula sambil lewat masuk kelas. Tak baca dulu. Terus masuk. Kononnya pelajar kita ni dengar apa kita cakap. Tak. Pelajar sekarang dia lebih ke depan. Advance daripada kita. Kan? Itu penting kita sebelum masuk kelas bersedia awal. Ya tak? Kan? Bersedia dulu. Apa yang kita nak ajar kita faham dulu. Cari isu-isu semasa dulu. Baru kita yakin masuk kelas. Kan? Kalau kita masuk dalam keadaan kita pun tak bersedia, kena soal, tegak-gagak, belum-belum, esok berhenti. Kan malu. Jangan begitu. Saya yakin lah pensyarah di Unimen ni semua hebat-hebat. Kan? Semua datang untuk bertugas setiap hari tu dengan penuh keyakinan. Kan? Nak mengajar, nak berkongsi ilmu. Okey, penampilan kita semua pun dah cantik-cantik. Ilmu di dada pun mantap. Kan? InsyaAllah. Okey. Peranan pensyarah dalam SGT lagi, dalam banyak keadaan SGT, small group teaching ni, pensyarah sebagai pemudah cara. Maksudnya kita memudahkan urusan pelajar. Okey. Pensyarah perlu merancang aktiviti kumpulan dengan jelas dan teratur mengikut LO. Kita punya SLT kita. Ikut SLT. Mengajar ikut SLT. Sebab kita akan dipantau. Kan? Apa-apa yang kita ajar, kita bergantung kepada SLT, Student Learning Time kita tu. Kan? Kita ada SLT, kita ada garis panduan. Apa tajuk minggu ni, apa tajuk minggu ni, apa tajuk minggu ni. Supaya tak lari daripada bidang yang kita nak ajar. Kan? Okey. Okey. Di akhir sesi, pensyarah bertanggungjawab untuk memberi maklum balas. Ini penting. Okey. Okey, kita buka. Ada apa-apa soalan? Dia pun jawab. Dia pun kata, saya tak faham sini, tak faham sini. Kita jawab dengan sebaik mungkin. Boleh? Bukannya kita itu pun tak tahu. Mati. Padahal kita pun tahu sebenarnya. Kan? Kita nak mengelak, kita cakap, kamu ni kan saya ajar pagi sampai ke petang ni, ini pun tak tahu lagi. Tak boleh lah. Kan? Dia tanya, dia nak tahu. Peranan kita sebagai pensyarah memberitahu, memaklumkan, mengajar. Kan? Jadi, okey, terima kasih soalan. Baik soalannya tu. Kan? Puji sikit. Walaupun hakikatnya apa lah aku nak jawab ni kan. Kadang-kadang ada soalan pelajar tu yang kita rasa macam kita ragu-ragu nak jawab. Ada kan? Hebatnya soalan dia. Tapi secara tak langsung kita ajar diri kita untuk bagi penerangan sebaik mungkin. Andai kata ada yang kita tak dapat nak jawab, jangan kelentong. Itu saya nak pesan lah kan. Jangan kita cakap benda yang tak sepatutnya kita cakap. Tak tahu, jawab. Okey, yang ini saya akan jawab minggu depan. Saya akan tanya yang lebih pakar lah Saya minta maaf, saya tak dapat bagi huraian yang ini. Tak semua ilmu kita tahu. Kan? Kadang-kadang ada yang kita tak tahu, jangan kelentong yang bukan-bukan. Kadang-kadang pelajar ni nak uji je pun. Kan? Kita cakap, okey saya minta maaf, ini saya akan cakap minggu depan boleh? Gitu. Boleh?
Okey. Tak jatuh bodoh pun kita kan. Kan kita jawab begitu dengan student. Dia tak cakap, pensyarah ni teruknya tak ada ilmu. Tak, dia tak cakap. Cuma dia cakap, oh baik. Okey. Cuma minggu depan dia tanyalah kita balik. Ada dah jawapan yang hari tu Ustazah, ada jawapan hari tu Miss, Madam kan. Kalau kita lupa lagi nak cari jawapan, saya terlupalah. Saya minta maaf kerana kita cakap al-insan la yakhlu minal khata' wa nisyan. Kerana manusia ni tak boleh lepas daripada salah dan lupa. Buat salah tu memang manusia lah. Al-khata' wa nisyan, dan lupa, itulah manusia. Kan? Aku lupa lah, lupa hai. Kan? Aku tak ingat lah, aku tahu lah. Itulah kita. Al-insan la yakhlu minal khata' wa nisyan. Okay? Seterusnya. Kesimpulan, SGT adalah salah satu strategi pendidikan yang asalnya digunakan dalam pendidikan perubatan. Kaedah yang berbeza, SGT boleh digunakan untuk aktiviti yang berbeza. Okey, bilangan pelajar dari setiap kumpulan berbeza mengikut institusi dan jenis aktiviti. Okey, kalau kita di institusi ni ramai pelajar kan, biasanya beratus dalam satu kelas, kita ikut kita punya kita punya pelajar, populasi pelajar kita. Kalau ramai sangat, janganlah kita buat grup kita tu kecil-kecil kan. Penat kita nak marking paper nanti. Buat grup yang besar sikit. Okey. Ia mempunyai banyak kelebihan dengan beberapa cabaran. Pengajar ataupun tutor memainkan peranan yang besar dalam memastikan kejayaan SGT. Pelajar mempunyai peranan yang besar dalam memastikan SGT berfungsi dengan jayanya sebab ia berpusatkan kepada pelajar. Okey. Terima kasih. Okeylah, kita habis pukul 10, 7 minit lah Ada apa-apa soalan? Semua okey ke? Semua okey ke Alhamdulillah. Nanti ada slot lagi lepas ni kan? Okey, kita cuma di pihak penganjur dia nak menyampaikan ilmu kan, kita berkongsi-kongsi. Dia jemput kami yang bagi ceramah ni pun bukan kami yang hebat tak, kita berkongsi. Boleh Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada? Alhamdulillah. Okey, kalau begitu kita berhentilah setakat ni. Pihak penganjur okey? Boleh? Tak ada soalan yang Dr. Mazli pakar lah dalam bidang ini yang bukan background pendidikan. Jadi dia tanya lah kan, ada teori-teori yang nak ditanya tu sikit lah. Saya ni pakar tu taklah juga. Boleh-boleh lah, cukup-cukup makan kan. Yang ada depan saya lebih pakar lagi sebenarnya ni kan. Okey. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih. Saya minta maaf segala salah silap, terkasar bahasa kan. Buat awak tak faham ke kan. Ambil masa awak lama-lama sikit. Saya minta maaf banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada slot yang akan datang. Entah bila lah. Kalau jemput, insya-Allah saya akan hadir. Okey, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.